Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul untuk bertadabbur sebuah modul ketiga. Persediaan ataupun persiapan kewangan di dalam sesebuah keluarga maupun negara. Insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemantapan ekonomi atau urus kewangan ditekankan kepada pasangan yang ingin berkahwin supaya tidak terjerumus di dalam masalah kewangan selepas nikah maupun sebelum nikah. Dan di sini saya sebagai penggerak Sakinah daripada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim mensarankan ataupun cadangkan kepada pejabat-pejabat qadi daerah masing-masing menekankan isu-isu kewangan semasa kursus kahwin. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah pembinaan rumah tangga bukan seperti membina istana pasir di tepi pantai. Sekali ombak melanda, istana ini roboh berderai. Sebaik-baiknya menjadikanlah pembinaan kukuh sekukuhnya istana konkret. Biar dilanda ombak taufan, ia tetap utuh dan teguh. Namun kekukuhan dan perkahwinan itu memerlukan remuan yang padat, bukan saja dari segi kekuatan fizikal, malah mental, spiritual, malah kemantapan ekonomi dan juga sosial. Perkahwinan adalah di antara pasangan kekasih, namun ironi cinta di dalam rumah tangga dalam rumah tangga bukan sandaran yang kukuh. Malah hubungan yang kekal sehingga hujung nyawa. Dimenagihkan begitu banyak perkorbanan pengertian serta paling utama adalah kejujuran antara pasangan-pasangan seadanya. Setiap pasangan berumah tangga menampilkan perkahwinan berkekalan. Namun kajian dapati 20% tuan-tuan, 20% pasangan Islam mengalami masalah kewangan dalam usia paling muda. Dalam 5 tahun perkahwinan, mereka berjumpa dalam masalah perceraian, khususnya kalangan pasangan muda. Terdapat di sini saya dapat kajian dalam 6,901 kes perceraian pasangan bukan Islam. Sebanyak 2,971 kes adalah berpunca faktor kewangan. Ini yang bukan Islam. Jelas di sini bahawa kestabilan ekonomi rumah tangga, kewangan yang tak kukuh memainan peranan paling penting di situ perkahwinan. Dan setiap pasangan yang bakal mendirikan rumah tangga perlu mengambil pendekatan realistik dengan kelengkapan diri, dengan ilmu kewangan, bukan sekadar bergantung pada konsep rezeki masing-masing, tuan-tuan. Pasangan perlu berterus terang dengan situasi kewangan masing-masing, terutamanya hutang individu, kerana membeban diketahui dapat mengeruhkan lagi keadaan sebelum dikahwin ada hutang sebagainya, dan berterus terang kepada suami ataupun isteri. Selain itu, tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain itu mereka perlu mempelajari kaedah-kaedah pengurusan kewangan bersama pengurusan hutang bagi pemantapan ekonomi rumah tangga. Contohnya, saya bagi contoh. Sekarang kita ada kerajaan yang sarankan kita boleh berkaunseling dengan AKPK sebagainya. Menurut juga kajian, ada juga orang pergi berkaunseling dengan pejabat agama sebagainya. Secara umumnya terdapat beberapa perbincangan konteks sejahteraan keluarga dari sudut kebahagiaan kekeluargaan melalui peranan suami isteri, ibu bapa sebagai pemimpin keluarga. Menurut kajian juga, elemen kebahagiaan adalah penzahirkan penyentuhan di antara imam dan amal serta cabang-cabang lain. Contohnya seperti akidah, ilmu, niat, akhlak, sosial, amanah dan keselamatan fizikal, dan akhirnya mencetus perasaan sakinah, itu ketenangan dan ketenteraman, mawadah iaitu cinta serta rahmah, kasih sayang dalam sebuah
keluarga, tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat satu kisah. Saya berpetik di dalam surah Yusuf ayat 47 dan 49. Artinya supaya Nabi Yusuf alaihissalam berkata, supaya kamu bercucuk tanam 7 tahun lamanya bagaimana biasanya, maka apa yang kamu tuai itu hendaklah kamu biarkan pada tangkainya kecuali sedikit sahaja untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Ketiga itu adalah waktu agar kamu habiskan simpanan terdahulu, melainkan sedikit untuk kamu simpan. Kemudian setelah itu datang tahun berikutnya, melimpahkan buat manusia hujan yang cukup. Di saat itu mereka merah-merahan anggur. Ini di dalam surah Yusuf, ya. Kita takwilan dan yang Nabi Yusuf yang berkata tadi, 7 ekor lembu gemuk dan 7 tangkai gandum hijau melambangkan 7 tahun kesenangan ekonomi, dan juga 7 ekor lembu kurus dan 7 tangkai gandum kering melambangkan 7 tahun pengawatan ekonomi. Ini negara maupun keluarga. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sediakan payung sebelum hujan, tuan-tuan. Dari jawapan Nabi Yusuf alaihissalam tadi itu, baginda menegaskan cara perbelanjaan dengan berihmah, kemarau, wabak dan berperangan antara situasi yang bukan bawah kawalan kita, bukan kawalan kita sebagai rakyat maupun keluarga. Bahkan kita tidak boleh lari, melainkan perlu menghadapi dengan tabah, dengan sabar. Cara menghadapi adalah persediaan, berjimat seperti yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Menurut Imam Al-Qurtubi mengkaitkan kisah ini dengan persediaan, persediaan menjaga maslahat syariat yang terdiri daripada memelihara agama, nyawa, akal, zuriat, harta. 5 benda, tuan-tuan. 5 benda ni menjagalah betul-betul. Jika memperolehi bantuan daripada kerajaan, pastikan ia membelanja dengan penuh cermat. Sesaat bencana bukan waktu untuk bermemewahan atau hidup normal seperti biasa. Sebaliknya, sekarang adalah saat berjimat bagi menghadapi bencana yang kita tidak mahu bilakah akan berakhir. Tuan-tuan dikasihi dan lebih disayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sebelum kita bermewah, waktu sekarang inilah, saat inilah kita merasai kesusahan. Ambillah peluang yang Allah kurniakan ketika pengawatan ekonomi hari ini, tuan-tuan, untuk untuk menghakis sikap tamak, sikap tamak dan mementingkan diri sendiri untuk merupakan penyakit sikap masyarakat negara membangunkan dan maju. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai memerhati ekonomi menyanggakan selepas berakhir bencana COVID-19 yang kita pun tidak tahu bila penghujungnya, tuan-tuan. Dunia mengalami krisis ekonomi besar-besaran, tuan-tuan. Bukan saja keluarga saya, bukan saja keluarga anda, malah satu dunia. Jangkaan kelihatan pasti dan mesti. Senario kehidupan lepas ini kelihatan tidak mudah untuk kita akan melangkah lebih jauh. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dan kurniakan kita kesabaran untuk menghadapi krisis ekonomi akan datang, insya-Allah. Akhir kata saya, tepuk dada, tanya selera. Hujan panas bermain di hari, susah senang bermainan hidup. Sekian dari saya, Pegawai Sakinah ataupun Penggerak Sakinah, Yayasan Bangunan Keluarga Darul Takzim, Keluang, Johor, Muhammad Rosyam Abdullah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa episod akan datang, insya-Allah.